Amalan hak kita buat Allah Taala wi selamat daripada azab kubur. Ibu apa ada akak yang yang hormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kubur ni ya bukan tak ada apa perkara. Kita orang beriman, kita orang Islam kena percaya benar hak dalam kubur. Siapa-siapa tak beriman dengan benar hak dalam kubur, orang ni bukan orang beriman. Sebab dia tak percaya dengan hadis, dia tak percaya dengan Quran. Ada dah benar dalam kubur ni, bukan atau tak ada apa perkara, ada benar dalam kubur. Di antaranya ada dua perkara. Satu ada nikmat, yang dua ada azab. Hak kita takut sekali azab dalam kubur. Sebab azab dalam kubur ni bukan ada sikit, ya ada banyak. Di antaranya kena hipik di tanah kubur. Yang dua, ada muka nakir. Yang tiga, ada orang kata api bernyala-nyala dalam kubur. Yang keempat, ada ular, ada binatang hak orang kata hak bisa-bisa dalam kubur. Ada jenis-jenis azab dan seksa dalam kubur. Pas kita takut tak? Kalau kita malam ni mati, malam ni kita masuk dalam kubur jumpa dengan azab. Takut tak? Takut. Sebab tu malam ni tuah benar lah. Bagi orang-orang hak boleh masuk mari dengar dan dia boleh tahu dan dia boleh buat amal dalam hari yang kita. Insya-Allah. Jadi saya nak royak amalan boleh lepas pada azab kubur tu dalam kitab yang nama Kashfil Ghaibiyah ni. Ni dalam kitab nama Kashfil Ghaibiyah karangan hak Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullah taala di muka surat 29. Saya royak nama kitab sekali dengan muka surat tu. Takut atau duduk royak benar hak duk reka, hak saya reka dia dak hak ulama sebut dalam kitab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi fak kita semua kalau takut, kalau tak sewi kita kena azab kubur, minta uak. Sebab saya royak ada ni. Dalam kubur ada ular, ada kala, ada binatang hak bisa. Dalam kubur ada api neraka. Dalam kubur ada muka nakir. Dalam kubur ada hipit teh kubur. Banyak jenis-jenis seksa yang Tuhan duk cedek dalam kubur. Pak kita semua nak ke tak? Kita selamat daripada seksa kubur. Lah ni tak apalah tak jumpa lagi. So kalau kita duduk dalam kubur dah, baru nak buat amal. Baru nak buat amal hak duk ngaji baru ni. Dah ada dah. Kita nak selamat pada kubur, kita kena buat lah ni. Kita kena buat lah ni. Kita semua wasa takut dah. Wasa nak takut dengan seksa kubur, wasa takut sebab semua orang nak lari pada seksa kubur ataupun pada kubur tak boleh. Dalam kubur, kalau kita kena azab dalam kubur, ya bukan sekat dalam kubur tu. Kalau kita kena azab dalam kubur, hak tu baru mula-mula. Baru mukaddimah, baru rem. Kena seksa dalam kubur dah sampai akhirat. Bukan kata Tuhan seksa dalam kubur kita sudah dah, lepas tu bahari akhirat esok tak ada. Dah. Tengok Sayyidina Uthman bin Affan, khalifah yang ketiga selepas daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Uthman bin Affan ni, dia dengar azab hak Tuhan sebut dalam neraka azab-azab neraka hak ada dalam ayat kan. Sayyidina Uthman bin Affan ni dia tak ada tiak lah, tapi bagi kubur pak Sayyidina Uthman bin Affan tiak. Saudara dia tanyalah rena, wahai khalifahku Sayyidina Uthman, bawa dengan ayat Quran bab neraka tak tiap, bagi kubur tiap. Apa? Sayyidina Uthman bin Affan kata, kubur ni lah tempat mula-mula. Kalau lepas di kubur, lepaslah di hari akhirat. Kalau tak lepas dalam kubur, kita kena azab lah di hari akhirat. Amalan hak sebut dalam kitab Kashfil Ghaibiyah karangan hak Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullah ta'ala di muka surat 29 baris hak bawah tu. Baris yang bawah, baris yang apa? 1, 2, 3, 4. Baris yang keempat bila bawah naik ke atas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dia sebut sini, kita main ngaji bersama. Lepas tu kita bakal cari lagi orang lain saat itu boleh ngaji bersama dengan kita juga insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Dia kata sini Abu Lais rahimahullahu taala dia sebut dia kata kena. Dia kata barang siapa berkehendak ia bahawa hendak melepaskan daripada azab kubur. Ha ni. Siapa-siapa yang nak diri dia lepas pada azab kubur weh. Nah Allahu Rabbi ya Karim. Maka atasnya atas orang hak nak lepas pada azab kubur tu bahawa melazim 4 perkara. Kita kena buat seumur hak ni 4 perkara ni. 4 perkara ni kena buat seumur. Bukan atas hari ni buat esok dak bukan. Kena buat seumur. Siapa mati buat 4 perkara. Melazimi ni menata melazim atau mesti buat seumur 4 perkara ni. Nah, dan menjauhi ia orang hak nak lepas pada azab kubur tu akan 4 perkara. Kita kena tinggal 4 perkara. Buat 4 perkara, tinggal 4 perkara. Tu. Dah. Buat 4 perkara, tinggal 4 perkara. Gapo 4 perkara hak kena buat tu? Adapun 4 perkara yang melazim ia akan dia itu 4 perkara hak kita kena buat ni. Hak kita semua ni. Kalau nak lepas pada azab kubur ke, buat 4 perkara ni. Lepas tu buat 4 perkara ni dah kena tinggal pula 4 perkara. Hak sebut dalam kitab ni. Nah, gapo 4 perkara tu hak kita kena buat tu? Pertama, dia sebut memelihara akan sembahyang. Kita kena jaga sembahyang. Ni mula-mula dia sebut. Amalan mula-mula hak kita buat di atas dunia, buat kita selamat daripada azab kubur, iaitu jaga sembahyang. Memelihara akan sembahyang. Memelihara ia seorang hak ni tu hak nak lepas pada azab kubur akan sembahyang. Kena jaga sembahyang. Yakni sembahyang fardu ni hak besar kali. Ni amalan hak besar dalam hidup kita. Ni lebih dah orang hak suka maya semua ke. Zuhur maya, asar maya, ngorek maya, isya maya, subuh maya. Maya semua tak tinggal-tinggal. Apabila ia mati satu hari dalam kubur, ia duduk senang. Kita katakanlah, kita tengok orang maya semua ni susah. Tua-tua dah pun jalan lagi sejak lagi. Tapi tak apa, hati dia nak lagu tu. Apabila dia pejam mata, tak susahlah dia dalam kubur. Duduk senang, apa? Lepas pada azab kubur orang yang jagakan sembahyang. Sebab tu kita boleh faham sini. Kalau kita nak diri kita ni lepas pada azab kubur, kita kena jaga sembahyang. Kalau kita nak bini kita, anak kita, mak kita, abah kita, semua orang hak kita sayang, semua orang hak kita kasih, kita kena usaha mereka itu jaga sembahyang. Orang lain, mula-mula kita. Lepas tu yang dua, orang dalam keluarga kita. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan suruh kita ni, kena suruh orang dalam keluarga kita jaga sembahyang. Siapa Nabi sebut dalam hadis, kalau anak kamu siapa umur 7 tahun, mu kena suruh dia sembahyang. Kalau anak kamu anak umur siapa 10 tahun, dia tak sembahyang lagi, mu kena rodai dia. Tengok. Ni besarnya nak ayat. Sebab kelebihan dia ni. Siapa hak jaga sembahyang, orang ini lepas daripada azab kubur. Sebab tu kita kena bakat jaga sembahyang. Orang hak jaga sembahyang dapat kelebihan hak ni. Dalam kitab yang lain, di antaranya kitab Wisyahul Afrah. Dalam kitab tu dia wari satu hadis Nabi, siapa jaga sembahyang Allah Taala 5 kemuliaan dia. Pertama, hidup orang hak jaga sembahyang tu hawi barakat. Orang jaga sembahyang semua walaupun dia buat kerja apa, tapi kalau dia jaga sembahyang, hidup dia barakat. Kita ni tak cakap baca doa. Baca doa buka kedai, semua, tapi dak sembahyang. Allah Taala tak buka juga pintu rezeki hak besar kepada kita. Sebab apa? Sebab kita buat dosa besar meninggalkan sembahyang. Sebab tu, kita nak baca doa minta Tuhan murah rezeki ke, wa amal gapo ke, sembahyang kena jaga dah. Bukan kata wa amal tu amal ni baca doa tu murah rezeki lah, baca doa buka kedai lah, tapi mayat dak handai adi. Allahumma salli ala Muhammad. Satunya Allah Taala wi barakat. Hak sebut dalam kitab yang lain namanya Wisyahul Afrah, dia wari satu hadis Nabi. Siapa jaga sembahyang, 5 perkara tu hawi dia. Pertama, hidup dia barakat. Hidup dia barakat. Yang dua,
Allah Ta'ala wi lepas pada azab kubur. Yang tiga, orang ni boleh ambil surat amalan di pada mahsyar dengan tangan kanan. Yang keempat, lalu di atas getok sirat seperti kilat. Yang kelima, masuk syurga tanpa hisab. 5 perkara kelebihan yang sangat besar Tuhan wi kepada orang yang agama yang semua. Pas 5 perkara hak Tuhan wi ni, kita nak ke tak? Nak ke tak wi hidup kita barakat? Nak. Nak ke tak wi lepas pada azab kubur? Nak. Nak ke tak wi kita dapat ambil surat amalan di pada mahsyar dengan tangan kanan? Nak. Nak ke tak wi kita lalu di atas titik sirat di pada mahsyar derah sepengang kilat? Nak. Nak ke tak wi kita masuk syurga tanpa hisab? Nak. Kalau nak 5 perkara ni kena jaga semaya. Kita kena jaga semaya, baru boleh 5 perkara tu. Anak kita, bini kita, orang kita kasih semua pun kena jaga semaya juga. Ni di antara kelebihan yang ada di semaya. Hak kita ngaji malam ni nak rakyat kata orang hak jaga semaya tu Allah Ta'ala wi jauh daripada azab kubur, lepas pada azab kubur. Dan semaya ni juga Allah Ta'ala akadkan bala, Allah Ta'ala jauhkan bala. Di tempat-tempat mana yang orang tak ada berarti hamaya, Allah Ta'ala nak wi mudah bala turun di situ. Di mana-mana kita katakanlah contoh dalam rumah kita Allah bala semua ada. Ujian bala. Kita kena cek dalam rumah kita tu ada ke tak orang hak meninggalkan sembahyang. Dalam kitab ulama sebut di antaranya nama kitab Wisyahul Afrah. Dalam kitab tu sebut Allah Ta'ala waktu turun bala di tempat kita panggilkanlah di rumah ataupun di kampung. Hak yang tak ada orang semaya. Allahu Rabbi ya Karim. Sebab tu kita hari ni kena jaga semaya dah. Bila lagi kita nak jaga semaya? Lah ni Allah Ta'ala wi benar kepelekan ataupun benar alamat kiamat ataupun benar hak takut-takut wi di kita orang beriman boleh sedar banyak dah. Banyak dah. Supaya dengan api hak api hak bakar atas maha semut tu. Kita tengok kan, kita ingat atas tara api api air tak boleh nak mampu api lagi. Apatah lagi api neraka hak tu hidup cedek. Lebih pada dunia ni api tu 70 gana. Subhanallah wal iyazabillah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Minta doa dengan Allah Ta'ala we kita semua ni jauh daripada api neraka jahannam di hari akhirat esok. Ini kelebihan orang hak jagakan semaya. Sebab itulah kelebihan orang jaga semaya ni besar. Sebaliknya orang meninggalkan semaya ni Allahu Rabbi ya Karim takutnya. Nabi sebut dalam hadis orang celaka orang hak meninggalkan semaya. Nabi biasa doa, Allahumma la taj'al fina sakiyan wala mahruma. Hei Tuhanku, muyangilah wi aku ni, wi fak kami ni jadi orang celaka. Hei Tuhan, muyangilah wi aku jadi orang celaka. Nabi tanya sahabat, wahai sahabatku, mun tahu ke tak kata orang celaka hak aku maksud ni orang pasal mana? Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, orang celaka hak aku maksud tu pia orang pasal mana? Nabi kata orang yang meninggalkan sembahyang. Orang tak sembahyang. Ni hak Nabi kata orang tu celaka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tu kita semua yangilah kita jadi orang hak pasal Nabi sebut. Kita bakatlah jaga semaya ya Allah Ta'ala suruh di kita. Dalam kitab ulama sebut juga Isra' Mi'raj hak Nabi kita naik tu. Masa Isra' Mi'raj hak Nabi kita naik hak ni tu. Nabi nampak satu puak manusia duduk belaga kepala dengan batu. Ambil kepala dia duduk hatuk di batu. Pecah. Lepas tu hadis mula kepala, jadi kepala mula hatuk pula, lepas tu pecah kepala. Tak mati. Kalau di atas dunia ni kita ambil kepala kita hatuk di dinding, hatuk di batu sampai pecah. Mati. Tapi di hari akhirat esok tak mati. Nabi tanya, malaikat Jibril kata, siapa golongan manusia ni? Dia duduk hatuk kepala dia dengan batu. Maka malaikat Jibril kata, wahai Rasulullah, inilah umatmu yang berat kepala nak bangun semaya, berat kepala nak sujud kepada Allah Ta'ala. Sebab tu buat kita semua yangi. Yangi Allahu Rabbi Karim, takut. Kita yang buat main-main.
Sebab seksa Tuhan ni bukan main-main. Tuhan buat sungguh. Gapo hak Tuhan duk janji, gapo hak Nabi duk royak, hak sungguh. Sebab tu takutlah kita, jagalah semaya. Nak wi Allah Taala bagi tolak bala, nak wi Tuhan akak bala, kita kena semaya wi cukup. Kalau kita wasa kata hidup kita wasa susah, kita kena semaya wi cukup. Orang hak semaya cukup, orang hak duduk dengan Allah Taala ni, Tuhan wi dia selamat. Tuhan wi dia selamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu di antara. Jadi kita nak kecek bab kubur dah, amun nak yak sikit. Dalam kitab banyaklah. Dalam kitab Wisyahul Afrah ke, dalam kitab Jaharah ke, dalam kitab Tambih ke, banyak kitab lah ada sebut orang tak semaya kalau ia mati jumpa dengan seksa dalam kubur. Lah ni tak apa, misal tak maya subuh, tak maya zuhur, tak maya. Kita wasa kata tak kena seksa gapo. Tapi kalau kita berjam mata bila tak qada daripada dosa hak tinggal semaya, tak taubat daripada dosa hak tinggal semaya, jumpa dengan seksa. Di antaranya 3 hak amun nak sebut. Dalam kitab Tambih pun sebut, dalam kitab Jaharah pun sebut, dalam kitab Wisyahul Afrah pun sebut, dan lain-lain kitab lagi. Di antaranya 3 seksa hak Tuhan seksa orang tinggal semaya dalam kubur. Pertama, Allah Taala suruh tanah kubur hipik mayat orang tinggal semaya sampai tulen rusuk berselisih. Duk tepik. Amo pun duduk nak wi tengok lama tu. Cuba fak kita Allahumma salli ala Muhammad, buka dalam YouTube pim azab kubur. Dia nak tubik dia nak tubik ramai orang hak demo buat pak camlong ke tu. Duduk dalam kubur ramai mayat. Lepas tu duduk gelepar. Cuba kita gambar satu hari kita duduk jadi lagu tu, tak bunyi suara dah mabah kita ataupun orang hak hidup di atas dunia, kita duduk tepik dalam kubur. Tapi tepik sungguh. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi royak dalam hadis ni berselisih tulang rusuk kita lah ni tulang rusuk lelaki ni duduk lagu ni tulang rusuk kita lah ni. Lepas tu bila kita mati dia mau tanah kubur, lepas tu kita orang tak semaya dalam tanah kubur. Dalam kubur Allah Taala suruh tanah kubur ni hipik mayat kita. Siapa tulang rusuk jadi gini, sebab apa? Sebab kena hipik tanah kubur, dia hipik kita, dia masuk. Kita duk tepik, kita duk jerit, kita duk minta tolong, tak ada siapa dengar kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ni satu. Yang dua pula, Allah Taala duduk bakar. Dalam kitab sebut bernyala-nyala api dalam kubur. Sebab tu Nabi sebut al-qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Nabi kata lubang kubur, tempat tanah orang mati saat itu. Ada kalanya jadi kebun syurga, ada kalanya jadi lubang neraka. Ada api dalam kubur, duduk bakar. Di antaranya orang meninggalkan orang hak pesa tinggal semaya atas dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Tara api di atas dunia kita tak sanggup dah nak duduk lama dalam tu. Ni apatah lagi dalam kubur. Allahumma salli ala. Ni nak kata sama tara nak berlaku hari kiamat. Sama tara nak sampai hari kiamat tu duduk dalam kubur tu, duk kena seksa dah. Apa fak kita semua nak ke? Kalau kita mati malam ni orang tanah kita dalam kubur kena seksa sampai berlaku hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu fak kita semua ulama nasihat kita guna hidup di atas dunia masa tu sikit. Tapi kita guna masa duduk dalam kubur tu lama lagi. Chung welati kita yunai kubur, chung welati kita yunai bulut dunia ni, chung welane kubur yaunan makwa. Masa hak kita duduk dalam kubur tu lama dan panjang lebih pada hidup di atas dunia lagi. Kita katakanlah hidup di atas dunia lama mana sangat. Kita kata misal Tuhan beri umur diri kita 100 tahun. 1 tahun ni lama dah orang umur 100 ni. Cukup 1 tahun Tuhan beri kita mati. Mati. Kita hidup di atas dunia lama dah 1 tahun. Tapi ambil masa kita mati nak sampai hari kiamat tu bukan 80 tahun, ribu-ribu tahun. Lepas kalau duduk dalam kubur duduk kena azab. Wal iyazabillah, astaghfirullahalazim. Sebab tu fak kita semua pakatlah jaga semaya. Ni di antara seksa hak Tuhan duduk cedek
nak azab orang tinggal semaya dalam kubur. Di antaranya bernyala-nyala api siang dan malam. Tak ada masa wati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tu kita semua kena bakat jaga semaya Allahu Rabbi ya Karim. Yang ketiga, ada ulah. Namanya As-Sujaul Aqra, duduk seksa orang hak tinggal semaya dalam kubur. Allahu Rabbi ya Karim. Tak ada siapa nak lari boleh. Ni kita takut. Tara kalau Tuhan seksa kita di atas dunia, tak ada siapa nak boleh fobat kita dah. Carilah bomo tara mana pun, bomo peksa nyakit tak ada, tapi kita dok sakit ni bomo, supaya nak mati sakit ni. Bomo peksa tak ada, buat apa Tuhan nak seksa kita? Contoh kata, tara kita hidup di atas dunia ni ada bomo ratus-ratus, tak ada siapa nak boleh kuasa wihila sakit kita kalau Tuhan seksa kita. Apatah lagi kalau kita duduk dalam kubur, apatah lagi kita duduk di padang mahsyar kalau Tuhan seksa kita. Siapa nak tolong kita boleh? Tak ada dah. Mak kita, abah kita, nafsi, dirimu, diriku, tak pada dah. Hari ni tak apa, misalnya anak kita sakit, kita pun mabah ni, saya, cari ubat cari bomo Tapi kalau anak kita kena seksa dalam kubur, anak kita kena seksa di padang mahsyar, tak ada siapa nak berdali dah. Sebab apa? Sebab semua manusia duduk bawa diri nak lepas daripada haru-haru. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu takut. Oleh kerana tu bakatlah jaga semaya belaka fak kita. Lebih-lebih lagi Allah akhir zaman lah ni demo ramai orang dia buat main-main dengan semaya, nak main ratik rasa semaya. Ada satu klik baru ni untuk atau tahun 2021 dia mau tak mayat dah tu. Dia mau tak mayat dah. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan jangan kita tak semaya. Kita orang Islam ni kena maya belaka. Kena bakat maya belaka. Orang-orang kita saya lebih lagi orang dalam keluarga kita. Kita kena jaga supaya subuh kita kena geraklah ke bini kita, anak kita, hak wajib kena maya, mabah kita, kok bitu belaka, tu subuh dah weh. Bangun semayalah. Bangun semaya sebab ni orang hak jaga semaya Tuhan dia selamat daripada azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu satu. Baru satu. Kita mari tengok yang kedua pula. Dan kedua. Yang kedua apa? Dia sebut semua siapa-siapa yang nak lepas pada azab kubur, dia kena buat 4 perkara, kena tinggal 4 perkara. 4 perkara tu hak kena buat hak ni tu. Yang pertama kena jaga semaya. Kena jaga semaya. Yang kedua membaca Quran. Kena baca Quran. Siapa nak lepas pada azab kubur kena baca Al-Quran. Quran kena baca. Lebih-lebih lagi surah Al-Mulk, surah Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah tu ada 30 ayat je. 30 ayat je pun kita tu tak ada baca dak. Siapa hak baca surah Al-Mulk ni Nabi sebut. Surah Al-Mulk Tabarakallazi itulah dia baca semua lip malam. Allah Subhanahu wa taala widya tu lepas pada azab kubur. Ya ada 3 semua Nabi sebut dalam hadis. Yang pertama siapa baca surah Al-Mulk, surah Tabarakallazi itulah Tuhan ampun dosa orang tu. Yang dua siapa baca surah Tabarakallazi, orang ni selamat pada azab kubur. Yang tiga siapa baca surah Tabarakallazi, orang ni Allah Taala dia boleh masuk syurga dengan surah Tabah dia baca. 3 perkara hak sebut dalam hadis kelebihan orang baca surah Tabah semua. Sebab itulah kalau kita luar masa malam-malam ke tak tahu kata nak baca surah gapo Tabarakallazi, satu surah hak kita molek baca semua. Lebih-lebih lagi masa malam. Masa malam. Sahabat royak dalam hadis kata Nabi SAW tak tidur kalau tak baca surah Tabarakallazi dengan surah Alif Lam Mim Sajadah. Mana artinya Nabi kita baca semua nak malam baru tidur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab tu Nabi kata siapa baca surah Tabarakallazi semua, orang ni lepas daripada azab kubur. Sebab tu dalam kitab ni dia sebut di antara amalan hak kita buat nak lepas pada azab kubur tu baca Quran.
hak dalam kitab ni sebut baca Quran ya. Jadi makna kata baca Quran ni ya dalam Quran ke ada 114 surah. Nak baca surah gapo hak tu ikut kita. Nak baca surah Yasin ke boleh, nak baca surah Tabah pun boleh, nak baca surah Alif Lam Mim Jadah pun boleh. Kita ingat surah gapo, baca surah tu. Baca semua, baca Quran, kecek mudah-mudah baca Quran. Misal tu ustaz kita nak baca surah Yasin, boleh. Nak baca surah Tabah, boleh. Nak baca surah apa ni? Surah dalam surat Qadar, Wadduha, turun mari pun boleh, tak ada masalah. Nawi kita saat itu nak baca Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi gini, amono ayat lagi dah. Orang baca Quran ni, kalau dia baca Quran, Allah Ta'ala wi dia selamat. Allah Ta'ala wi diri orang yang baca Quran saat itu selamat. So, kalau kita baca Quran di orang yang mati pun, Tuhan wi orang yang mati tu selamat juga. Tengok, bukan saja kita orang yang baca Quran tu harus selamat. Orang yang mati dah duduk alam kubur. Kalau kita pergi kubur, baca Quran atas kubur, di orang yang dalam kubur tu, orang dalam kubur kalau duduk kena seksa, tu harus dia selamat daripada seksa. Sebab apa ulama kata lagu tu? Sebab apa ulama wayak lagu tu? Kerana ada hadis Nabi SAW. Nah, Nabi biasa jalan kali dengan sahabat lalu ke kubur. Lepas tu Nabi royak kepada sahabat, ada dua kubur ni hak kena seksa, hak kena azab. Dua kubur hak kena azab. Nah, lepas tu Nabi royaklah kepada sahabat, kata dua kubur ni kena azab sebab apa? Nah, kubur satu kena azab sebab duk ngumpat ke orang. Kubur selagi nak kena azab sebab dia apa nama dia kecing, dia kecing apa tu dia basuh tak cuci. Mana kata dia tak ada buat istibrak. Sebab ni ya dia kena azab. Lepas dia tu Nabi kita pun dia ambil pelepah tamar. Ambil pelepah tamar, mari cocok atas dua kubur ni. Mari cocok atas dua kubur ni. Dua kubur hak kena azab tu. Buat Nabi cocok pak, Nabi kata mudah-mudahan dua kubur ni Allah Ta'ala meringankan azab. Maka di situ ulama kata Allah Ta'ala meringankan azab orang dalam kubur tu sebab doa Nabi. Ada juga setengah ulama kata Allah Ta'ala meringankan azab sebab pelepah tamar hak basah Nabi cocok tu duk zikir kepada Allah. Duk zikir kepada Allah. Mana kata pelepah tamar hak basah hak Nabi ambil cocok tu duk zikir kepada Allah, orang dalam kubur tu boleh ambil manfaat. Orang dalam kubur Allah Ta'ala ingatkan azab. Tara pelepah tamar hak basah duk zikir, orang dalam kubur ingatkan azab. Apatah lagi kita manusia ambil Quran, baca surah Yasin ke, baca surah apa ke atas kubur mak abah kita. Kita lah ni tak tahu. Kita biasa mimpi je pengambar abah kita. Kata mas nedah duduk dalam kubur, tak sawat pahala, tak sedap kok mas. Ada kita duk mimpi biasa tu. Tak pun, kita tak tahu. Kata mak abah kita, bini kita, tok laki kita duduk dalam kubur dengan rupa kalau kuat lagu mana. Duduk dengan azab ke, duduk dengan nikmat ke, tak tahu. Kalau gitu, kita buat dulu. Kita buat dulu. Kita buat dulu. Dalam kitab Tazkirah sebut di antara amalan hak kita buat dapat manfaat di orang hak dalam kubur iaitu baca Al-Quran. Baca Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab tu ni hamon ayat. Kau ti macam second pai dah. Learning kita ibu bapa minta ajarlah Quran di anak kita pandai baca. Semua dah. Kalau hari ni kita tak ada padu ke anak kita, anak kita nak pandai baca Quran ke tak, nyanyi. Sebab apa? Biar ni tak apalah tak nyanyi, tak nampak gapo, biar mati. Tak ada siapa baca Quran di kita serabut. Anak kita 5 orang tak ada siapa baca. Sebab tu pak kita semua minta dah. Saya minta untuk pak kita sendiri ni. Lah ni tak apa, tak nampak gapo lagi, biar mati. Orang dalam kubur dah. Ni orang hak duduk dalam kubur dah lah ni. Ya nak ke kereta dah. Ya nak ke motor dah. Ya tinggal kita habis tu. Ya nak hak amalan Nabi sebut dalam hadis. Apa? Doa hak anak, baca Quran hak anak. Bah kalau anak kita tak pandai baca Quran, anak kita tak reti Quran,
Dia nak baca gua mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab tu kita semua minta. Ada anak kita lah ni, kita minta lah dia baca Quran, pandai Quran. Nah. Lebih-lebih lagi anak kecil-kecil kita, adik-adik kita. Jangan wi seorang pun. Anak kita hak tak ada siapa pandai baca Quran. Misal tak anak ada 5 orang. Dalam 5 orang ni jangan wi tak ada seorang habuk hak pandai baca Quran. Hak pandai pun hak tak pandai baca Quran. Kalau ada 5 orang, 4 orang tak pandai baca Quran. Wi seorang ni pandai baca Quran tak padah. Tak padah seorang pun. Hak molek lagi 5 terus. Hak molek lagi 5 terus lalu dah. Ha ni sungguh. Tak percaya tak dah mati tengok. Tak ada sabar nak terdah tapi royak hak sungguh dah ni. Dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ha, sebab tu kita semua kena ambil masa pada kepada anak kita, ajar Quran with dia ratik. Ajar Quran with dia ratik. Anak kita baca Quran, diri anak kita boleh manfaat, kita ibu bapa tupai boleh ambil manfaat juga. Kita ibu bapa tupai boleh ambil manfaat juga dengan sebab anak kita baca Quran. Faham? Contoh misal, kita ada anak kita. Anak kita nama Khalid misal dah. Nak waktu yang we faham. Anak kita nama Khalid. Kita pun ajar anak kita Quran. We anak kita saat ni baca Fatihah panah. Baca surah Qul Huwallah panah. Baca surah Yasin panah. Kita ajar anak kita we panah baca Quran. Buat anak kita panah baca Quran dah, kita mati. Ibu bapa ni hak ajar anak Quran tu, mati. Mati. Duduk ala kubur. Anak kita tu duduk baca Quran, duduk baca Fatihah, duduk baca Yasin, kita ajar dia tu. Anak kita boleh pahala dah dia, boleh kelebihan dah dia. Kita ibu bapa tupai boleh kelebihan Quran ratik hak anak kita baca. Siapa ada hadis Nabi sebut Allah Ta'ala wi mahkota. Mah hak duduk atas kepala, mungkut hak duduk atas kepala ibu bapa di hari akhirat esok. Nah, sinario tu lebih daripada cahaya matahari. Cahaya sang praatip kita kata cecah dah, sang sewang dah, tapi nak lawan cahaya hak yang ada di mungkut hak tu hawi kepada ibu bapa di hari akhirat esok tak boleh lagi. Pecah hak nu lagi. Ibu bapa saat ni tu tanya Tuhan. Kata ya boleh mahkota atas kepala ni ke? Dia tak ada amalan banyak. Sebab gapo tu hawi ya lagu ni? Maka malaikat kata, "Nah, wahai ibu bapa, hemah hebah. Allah Ta'ala wi kemuliaan kepada mabah ni sebab anak ma ke duduk baca Quran di atas dunia. Subhanallah." Ni hak hadis Nabi sebut, kita tak percaya ke? Hak hadis Nabi sebut ni. Pak kita percaya laku ke benar akhirat ke? Ni hak saya duk royak masalah apa kita dapat. Nah, belalah demo nak kata, oh borang anak muda hatta ngaji agama lagi, ngaji ponok, ngaji tahfiz. Oh borang, orang tak ngaji dah, orang buat kerja laku dah lah ni. Nah, jadi YouTuber kita katakanlah. Nah, jadi idol laku dah anakku. Oh, dia nah gimana-mana dia mau kena nak buku ramah. Belalah anak dia mau nak jadi gapo, kita usaha bagi anak kita. Nah, jadi orang hak Tuhan saya. Walaupun orang tak kenal pun tapi anak kita pandai baca Quran. Nah, jaga semaya seumur. Allahumma salli ala Muhammad. Ni sebab tu amanah yang besar kali kan. ของ ความที่ยิ่งใหญ่ ของ ความที่น่าประเสริฐที่สุด ของ ความ apa ของ ขวัญ nah hadiah hak besar kali hak tu hawi kepada mabah ni anak yang soleh solihah. Anak yang soleh solihah. Ni hak besar kali. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kita semua ni nah jangan tak ada wi masa kepada anak kita ajar Quran. Kita hari ni ngaji Allah ni mak abah kena duduk tepi. Nah jadi hukum. Duduk tepi. Nah hak ni pun kita nak ajar hati biar anak kita tu selamat di hari akhirat esok. Orang tua kita besar dua perkara. Kita ibu bapa pak amal pun nak besar kepada kita. Orang tua tu dia besar kepada amal dah dua perkara yak masa budak lagi dah. Nah, Pak Amor nak ambil hak orang tua dak besar tu mari royak di fak kita pula. Betul.
Dua perkara. Mana? Yang pertama, minta kita ibu bapa ajar hal semaya ke anak kita. So, yang kedua, ajar hal Quran ke anak kita. Dua perkara ni minta ibu bapa usaha sikit. Masa mana? Masa anak kita kecil-kecil tu. Kalau anak kita besar, payah. Payah sungguh dah nak ajar maya, payah dah nak baca Quran dah. Masa dia dah halah-halah. Masih dak kecil-kecil Hamaya dengan hak Quran minta ajar masa-masa kecil lagi. Supaya Allah ni. Kita ibu apa ke, kita tok ke, kita mak ke nak duduk kalingan kawai cucu ke. Panggil cucu kita lepas ngorek, masa lepas ngorek ambil sikit tak apa dah. Tak ada masa lepas Isya, tak ada masa lepas subuh. Tengah hari asal kecek kita pergi kerja, mata dah ni lepas ngorek ada masa. Sudah main ngorek tak usah buat gapo lagi. Sama tara nak Isya 40 minit lebih kurang, 30 minit lebih kurang. Panggil anak kita, cucu kita ajar Quran. Royak cara semaya, ajar Quran. Ni Allah Taala akan bagi dalam keluarga kita barakah. Keluarga kita bahagia. Ni besar. Dah minta ni dua perkara ni pun tak apa dah. Ajar hamaya, ajar baca Quran. Kalau fak kita tak pandai nak ajar sendiri, minta pergi hantar di tempat orang hak duk ngajar. Di rumah tepi ke, di tempat orang duk ngajar Quran qiraati ke, pergi letak wi demo lain tolong ngajar wi. Kalau kita tak pandai, kalau kita pandai ngajar diri. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ni besar. Sebab tu wifat kita semua ni pakai usaha laka kita pakai usaha laka. Allahumma salli ala Muhammad hasmaya wirtim molek, lepas tu baca Quran. Sungguh dah. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita ajar anak kita sendiri kan, kita mati kan, Allah Taala duk wi pahala boleh seumur. Amun akak tu yakin gini. Anak kita dua orang, contoh dua orang mudah. Anak kita dua orang. Kita pun ajar anak kita pandai baca Yasin. Anak kita pandai baca Yasin sebab kita ajar. Lepas tu kita mati. Bila kita mati pak, kita duduk dalam kubur. Anak kita duduk baca Yasin malam maaf semua. Allah Taala wi pahala hak baca Yasin anak kita tu siapa kepada kita ratik. Pak anak kita bukan dia baca sore ya. Misal tak anak kita hak ni tu pergi nikah. Pergi belaki ke, pergi bini ke. Misal tak anak kita hak yatim pergi bini. Ajar bini dia pandai baca Quran. Pak anak kita pandai baca Quran dengan sebab ngaji dengan kita mabah. Bini dia tu baca Quran tu, pandai baca Quran dengan sebab anak kita. Anak kita pandai baca Quran sebab kita. Bini dia baca Quran, pahala pun boleh sampai kita. Bukan saja bini kita ajar. Anak buat tubuh hari kita ajar anak baca Quran pula. Cucu pula. Tengok makna katanya, buat lapis-lapis pahala duk sampai kepada kita. Sebab tu besar. Nabi sebut dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi kata dalam hadis yang lain, sebaik-baik di antara kamu iaitu orang hak baca Quran dan orang ngajar Quran. Orang belajar Quran, orang ngajar Quran, orang ngaji Quran masuk dalam orang sebaik-baik orang. Sebab tu kita semua hak Quran jangan tinggal. Hak Quran jangan tinggal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.